A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa taja ru'usina Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan waktu yang Allah Taala telah berikan kepada kita, dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk terus mempelajari selok-belok syariat berdasarkan kitab-kitab yang muktamad, dan di dalam ilmu usul fiqh antara kitab muktamad peringkat awal bagi mereka yang ingin mengenali ilmu usul fiqh adalah kitab Al-Waraqat. Syukur pada Allah di atas nikmat kita terus dapat membaca daripada satu majlis ke satu majlis, dan pada hari ini kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan al-istishab, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kita yang sedang mengikuti kelas secara live, saudara Ferry Bin daripada Kalimantan, begitu juga saudara Pendekar Laut daripada Kuala Kubu, tempat lama saya sewaktu saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baharu. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkatan kepada kita semua dan menjadikan waktu kita waktu yang bermanfaat, yang kita habiskan atas dasar untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka tanpa kita melakukan sebarang perkara lain, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Sayyiduna Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, serta kepada seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada seluruh para ulama, para awliya, kepada seluruh kaum muslimin. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Al-Juwaini Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik ibn Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi al-ma'ruf bi Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'anna Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla bi sanadina ilaihi wa ma'na istishabil hal ay yustashabal aslu 'inda 'adami ad-dalil syar'i. Dan makna bagi istishab al-hal, istishabil hal. Istishabil hal adalah satu dalil yang ada dua pengertian bagi istishabil hal, dan yang dinyatakan di sini adalah pengertian pertama bagi istishabul hal, yang istishabul hal yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain berdasarkan pengertian yang beliau akan jelaskan sebentar nanti,
itu adalah istishab yang disepakati oleh para ulama bahawa ia adalah dalil. Kita tengok apa yang disebut oleh beliau. Wa ma'na istishabil hal. Istishab ni maknanya kita membawa satu benda daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Istishabah. Maknanya kita menjadikan satu benda yang berada pada satu tempat, kita bawa untuk pergi ke satu tempat yang lain. Itu maksud istishab. Maknanya kita tarik. Kita ambil daripada satu tempat, kita tarik kepada keadaan tertentu. Jadi istishabil hal. Al-hal yang dimasukkan di sini itu keadaan yang telah lepas. Al-hal al-madiyah. Istishabil hal maksudnya al-halil madiyah. Jadi yang dimasukkan dengan kita menarik keadaan yang lama, masuk keadaan yang lama di sini iaitu keadaan sebelum kedatangan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dasarkan pengertian istishab di sini. Jadi maksud istishabil hal adalah ayyustashabal aslu inda adamid dalil syar'i. Maksud istishabil hal adalah kita menarik, kita mengambil al-aslu. Apa maksud al-aslu di sini? Al-aslu di sini maksudnya adamul hukmi, ketiadaan hukum. Ini kerana sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum kebangkitan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada sebarang hukum. Maknanya mereka yang hidup sebelum daripada Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat, mereka yang hidup pada era Nabi atau era sebelum sikit daripada Nabi, maknanya mereka yang hidup pada zaman tidak diutuskan sebarang Nabi, mereka ini sebelum kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam, segala tindak tanduk perbuatan mereka itu tidak dianggap mempunyai sebarang hukum. Sebab hukum yang menyatakan bahawa perbuatan ini halal, perbuatan ini haram, itu tidak lain dan tidak bukan apabila ada penerangan daripada Rasul. Ini kerana hukum adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir aw al-wad'i. Hukum adalah kalam Allah yang berkait dengan perbuatan manusia, yang kalam Allah tersebut meminta sama ada perbuatan itu mesti dilakukan atau perbuatan itu digalakkan untuk dilakukan, atau perbuatan itu diminta supaya ditinggalkan secara pasti atau digalakkan untuk ditinggalkan. Atau hukum itu menyatakan bahawa perbuatan itu nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, dua-dua tak ada masalah, dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Dan ataupun hukum itu menyatakan bahawa benda ini adalah sebab, benda ini adalah syarat, benda ini adalah mani', benda ini membuktikan perbuatan ini adalah sahih, benda ini membuktikan perbuatan ini adalah fasid. Jadi itulah hukum. Maka apabila hukum adalah khitabullah, adalah ucapan Allah, firman Allah, maka yang hanya dapat menyampaikan kepada manusia bahawa Allah mahukan ini, Allah menyatakan begini-begini adalah para Nabi. Oleh itulah apabila seseorang itu hidup sebelum Nabi SAW menyampaikan risalah Islam, mereka ini segala perbuatan mereka tidak dihukum dengan halal atau haram, boleh atau tidak boleh, tidak mempunyai sebarang hukum. Sebab itu mereka tidak akan mempunyai pahala dan juga tidak akan dianggap mempunyai dosa atas dasar melakukan perbuatan bagian-bagian kerana ini adalah hukum. Sebab hukum tak ada lagi. Hukum belum dapat dijelaskan lagi. Sebab yang akan menjelaskan hukum adalah para Nabi, dan mereka pula kebetulannya hidup sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku adalah tiada hukum, tiada kewajipan, tiada pengharaman, tiada sebarang hukum. Tidak ada sebarang hukum. Maka ketiadaan hukum ini adalah satu keadaan yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Kita ambil keadaan ini, suasana ini, kita ambil dan kita pakaikan kepada realiti kita pada hari ini. Itu dinamakan istishabul hal. Iaitu bila kita akan, atau bukan kita lah, bila para mujtahid akan menggunakan istishab al-hal sebagai dalil mereka, inda adamid dalil syar'i, ketika tidak ada dalil syarak. Maknanya
selepas kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepas kewafatan baginda Nabi, para mujtahid bertanggungjawab untuk mencari gali hukum daripada dalil-dalil syarak yang ada, sama ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan pelbagai dalil-dalil yang lain. Apabila para mujtahid mendapati ada satu perbuatan baru dan ia memerlukan kepada penjelasan hukum, lalu tanggungjawab para mujtahid adalah mencari hukum. Mereka akan mencari daripada dalil-dalil tersebut, daripada Al-Quran mungkin, ataupun hadis, ataupun ijma', ataupun qiyas. Biasanya mereka akan menjumpai qiyas kalau tidak ada dalil khusus yang menyatakan perbuatan ini halal atau haram. Mereka akan menggunakan konsep al-qiyas, yang mana al-qiyas merupakan satu perbahasan yang sangat besar, satu dalil yang sangat besar dalam ilmu usul fiqhi. Lalu katakan, setelah para mujtahid meneliti semua dalil-dalil yang ada di hadapan mereka, si mujtahid tertentu tersebut tidak mendapati sebarang dalil. Beliau tidak mendapati sebarang dalil yang menyatakan dengan jelas perbuatan ini apa hukumnya. Jadi macam mana? Adakah ketika itu perbuatan yang beliau sendiri sudah mencari dalil yang pelbagai, namun si mujtahid tidak mendapati hukum yang menjelaskan status perbuatan bagian-bagian. Jadi apakah status perbuatan tersebut setelah para mujtahid tidak mendapati dalil? Adakah boleh dibuat atau tidak boleh dibuat? Wajib dibuat atau tidak wajib dibuat? Maka para ulama sepakat, para ulama usul fiqh menyatakan apabila seseorang mujtahid pada era selepas kewafatan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah meneliti pelbagai dalil, mereka tidak menemui sebarang dalil yang menyatakan status sesuatu perbuatan sama ada ia diwajib ataupun tidak, maka ketika itu mereka akan berhujah atau menggunakan satu dalil yang namanya istishabul hal, mengambil keadaan satu ketika dahulu untuk dibawa pada zaman hari ini. Lalu apabila contoh orang tanya kepada para mujtahid, wahai mujtahid, saya telah pun berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan semua kita tahu ianya halal. Dalam masa yang sama, saya juga ingin berpuasa pada bulan Rejab. Persoalannya, adakah saya diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Rejab? Soalan. Adakah puasa bulan Rejab adalah satu perbuatan yang wajib? Lalu akhirnya mujtahid cari, tengok sama ada atau tidak di dalam Al-Quran atau dalam hadis atau di dalam qiyas atau dalam ijma' atau dalam sebarang dalil yang lain yang menyatakan status puasa pada bulan Rejab, adakah ia wajib ataupun tidak. Lalu setelah para mujtahid mencari, mereka tidak menemui sebarang dalil yang menyatakan hukum berpuasa pada bulan Rejab. Lalu ketika itu, apa yang para mujtahid tadi kena sebut? Dia kena sebut pada orang tadi, saya tak jumpa dalil. Saya tidak menemui sebarang dalil yang menyatakan status puasa pada bulan Rejab. Okey, soalannya orang itu ingin berpuasa pada bulan Rejab, wajib atau tidak? Maka dia ambil hukum satu ketika dahulu, iaitu tiada hukum, tiada sebarang tanggungjawab, dibawa untuk zaman hari ini. Lalu apabila tidak dijumpai dalil yang mengatakan puasa pada bulan Rejab ini adalah satu kewajipan, maka dia akan pegang puasa pada bulan Rejab tidak wajib kerana menggunakan konsep al-istishab. Kerana sebelum kedatangan Nabi tidak ada kewajipan, maka begitu jugalah hukum pada keadaan hari ini. Tidak ada kewajipan untuk melaksanakan puasa pada bulan Rejab. Okey, saya nak buat. Boleh atau tidak, halal ataupun tidak, ketika itu para mujtahid akan menggunakan konsep yang kedua, iaitu al-hazru dan juga al-ibahah. Adakah setelah kita tahu perbuatan itu tidak wajib, kalau orang nak buat, berdosa atau tidak, boleh atau tidak, wajib atau tidak, maka para ulama selepas itu mengguna pula konsep yang seterusnya, iaitu konsep halil aslu fil asya'il ibahah atau al-aslu fil asya'il al-hurmah, ataupun al-aslu fil asya' al-ibahah in kana fihi manfa'ah atau al-hurmah in kana fihi mafsadah. Jadi para ulama akan menggunakan pula kaedah yang telah kita pelajari sebelum ni, iaitu al-hazr wal ibahah.
Maksudnya konsep al-hazru wal ibahah dengan konsep al-istishab dia hampir sama, kerana seseorang itu mula akan membicarakan konsep istishab dan juga konsep al-hazru wal ibahah apabila si mujtahid itu tidak menemui dalil. Cuma peranan istishab adalah untuk mengatakan tiada kewajipan, manakala konsep al-hazru wal ibahah untuk menentukan adakah perbuatan itu boleh dilakukan ataupun haram dilakukan. Okey. Jadi alhamdulillah itulah definisi bagi istishab al-hal. Dan kita akan jumpa dalam buku-buku li'annal asl fil asya' al-adam. Kadang-kadang kita jumpa gitu. Li'annal al-aslu adamut taklifah ataupun al-aslu bara'atuz zimmah. Bara'atuz zimmah inilah konsep istishabul hal, merujuk kepada konsep kita mengambil keadaan sebelum kedatangan Nabi dan kita padankan pada hari ini. Antara contoh lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal dalam kitab beliau Syarah Al-Imam Al-Mahalli ala Waraqat Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, antara konsep yang para ulama guna di dalam ijtihad, contohnya untuk isu istishabil hal, antaranya adalah di dalam satu perbahasan dibincangkan sekiranya seseorang itu memiliki 20 dinar 20 dinar emas. Okey, saya nak tengok sikit sebab saya ada buat catatan sebelum ni. Kalau orang tu dia miliki 20 dinar emas, dia ada 20 dinar emas. Kalau dalam kitab fiqh, apabila seseorang memiliki 20 dinar, maka ketika itu dia sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Ini kerana pada zaman Nabi, siapa saja yang dia mempunyai simpanan 20 dinar dalam keadaan dia telah menyimpan duit itu selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat, iaitu zakat emas. Maknanya dia punya nisab ataupun dia punya kadar yang menyebabkan seseorang akan diwajibkan untuk membayar zakat emas apabila dia menyimpan emas sebanyak 20 dinar. Okey, 20 dinar. Jadi kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, 1 dinar pada zaman Nabi menyamai 4.25 gram emas. 1 dinar menyamai 4.25 gram emas. Jadi akhirnya Rasulullah SAW telah mewajibkan seseorang untuk membayar zakat emas sekiranya emas yang dimilikinya adalah sebanyak 20 dinar. 1 dinar menyamai 4.25 gram emas, maknanya 20 dinar menyamai 85 gram emas. Okey, itu dinar pada zaman Nabi SAW. Jadi timbul satu perbahasan, kalaulah seseorang itu memiliki 20 dinar, maksudnya 20 duit emas, tetapi dinar, 1 dinar dia kurang daripada 4.25 gram emas. Maknanya emas, sebab biasanya dinar dia akan campur dengan benda lain. Sebab emas semata-mata tak mampu, sebab emas ni adalah logam yang lembek. Jadi untuk supaya duit tu tidak jadi patah, dia perlu dicampur dengan benda lain. Dicampur dengan besi ke apa, saya tak pasti. Tapi mesti dicampur dengan benda lain. Jadi akhirnya emas dia itu telah dicampur dengan benda lain, menyebabkan 1 dinar dia, kandungan emasnya kurang daripada 4.25 gram. Jadi setelah dia ada 20 dinar, yang emasnya kurang daripada kandungan emas pada dinar zaman Nabi, menyebabkan 20 dinar yang dia miliki kurang daripada 85 gram emas. Persoalan, adakah dia diwajibkan membayar zakat ataupun tidak? Secara asas tidak wajib. Namun kebetulannya dinar yang dia miliki ni dinar yang berharga. Contoh dia ada 1 dinar yang berharga, walaupun emasnya kurang, 1 dinar tu kurang daripada 4.25 gram, tetapi dinar dia itu disalut dengan benda-benda lain. Disalut dengan batu permata contoh. Zaman Nabi dinar semata-mata emas je lah. Emas campur dengan logam lain. Tapi tak adalah diselaputi dengan permata. Dia punya ni dia telah selaput dengan belian. Jadi menyebabkan 1 dinar dia walaupun emasnya kurang daripada 4.25 gram, tetapi harga 1 dinar dia
sama atau lebih sama atau lebih dengan 1 dinar emas yang kandungan emasnya adalah 4.25 gram. Maknanya setelah dia memiliki 20 dinar, yang emas dia tak cukup 85 gram, tetapi harga 20 dinar dia menyamai harga emas 85 gram. Menyamai atau lebih. Jadi persoalan yang dia timbulkan oleh para fuqaha, ketika dia memiliki duit ataupun dia memiliki harta yang kalau ikutnya sama harga dengan 85 gram emas. Atau mungkin lebih. Cuma emas yang betul-betul emas kurang daripada 85 gram. Soalan, adakah orang ini wajib keluarkan zakat atau tidak? Okey. Wajib keluarkan zakat atau tidak? Jadi apabila soalan ini ditanya kepada para fuqaha dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, mazhab Imam Asy-Syafi'i meneliti dalil. Melihat daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi, daripada ijma', daripada qiyas, daripada segala dalil, ada tak dalil yang menyatakan kalau orang itu memiliki emas tetapi emasnya kurang daripada 85 gram, cuma harga emas yang dia miliki menyamai harga emas 85 gram sebab ada benda-benda lain. Ada benda tambahan, ada batu permata. Atau emas dia tu, dinar dia tu adalah dinar yang mempunyai unsur sejarah. Maksudnya bukan dinar yang biasa-biasa, tapi dinar yang akan jadi mahal kerana ini dinar yang ditempuh pada zaman tabi'in contoh, atau zaman tabi'in. Maknanya ini satu dinar yang bukan semata-mata harga emas, tapi dia ada harga sejarah. Jadi ketika itu wajib tak pemilik dinar ini bayar zakat atau tidak? Kalau ikut emas, kurang daripada 85 gram. Kalau ikutnya kurang 85 gram, tak ada zakat emas. Lalu apabila para fuqaha Asy-Syafi'iyah meneliti pelbagai dalil, mereka tidak menemui dalil yang menyatakan hukum 20 dinar. Maka fuqaha Asy-Syafi'iyah mengatakan, orang yang memiliki 20 dinar kurang daripada 85 gram, walaupun harganya sampai kepada harga emas seberat 85 gram atau lebih, orang yang memiliki dinar macam ni tak wajib bayar zakat. Apa dalilnya wahai mazhab Imam Asy-Syafi'i? Maka para fuqaha kita akan sebut dalilnya adalah al-istishab. Kerana sebelum kedatangan Nabi tidak ada kewajipan membayar zakat emas. Lalu oleh kerana hukum 20 dinar kurang daripada 85 gram ini tak ada dalil yang menyatakan hukumnya secara jelas, maka digunakan konsep istishab, diambil suasana hukum sebelum kedatangan Nabi, iaitu tiada kewajipan, tiada sebarang hukum, maka dipadankan kepada isu 20 gram 20 dinar, maafkan saya, 20 dinar yang kurang daripada 85 gram. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita tidak wajib dikeluarkan zakat. Maafkan saya, jatuh pula kita punya ni. Maafkan saya. Alhamdulillah tak jadi apa. Bukan ada gempa bumi, minta maaf. Tiba saya terlanggar dan terjatuh. Okey, yang penting maknanya tidak ada kewajipan membayar zakat. Baik. Inilah yang dimaksudkan dengan al-istishab di dalam definisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ada satu lagi sebenarnya definisi al-istishab yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang Imam Al-Haramain sebut tak ada khilaf. Okey, nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita selepas khatam Waraqat nanti kita akan baca kitab lebih tinggi, akan didatangkan definisi al-istishab yang satu lagi, yang ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Okey, oleh kerana dalam matan tak disebut, saya tak urai. Nanti ada rezeki, kita dah khatam matan Waraqat, kita akan baca kitab lebih tinggi, macam-macam lagi masalah, macam-macam lagi huraian yang disebut oleh para ulama sewaktu menghuraikan matan ini yang akan kita temui insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk kepada satu perbahasan yang baru, iaitu setelah kita mempelajari pelbagai dalil, maka antara yang kita sebut sewaktu mendefinisikan ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu usul fiqh mengkaji tiga perkara. Pertama, mengetahui apakah dia dalil yang diiktibar di dalam istinbat hukum. Adakah Quran dalil ataupun tidak, hadis dalil atau tidak, ijma' dalil ataupun tidak, qiyas dalil ataupun tidak. Ini perbahasan yang pertama. Ilmu yang mencari
mengenal pasti apakah dia dalil. Yang kedua, bagaimana cara untuk menggunakan dalil. Jadi sekarang kita masuk pada tajuk yang ingin membicarakan bagaimana kita perlu lakukan dalam membuat satu sikap terhadap dalil. Bukan kita lah para mujtahid. Bagaimana yang, apakah perkara yang mesti dilakukan oleh para mujtahid sewaktu mereka menemui dalil yang saling bertembung secara zahir. Maknanya di minda mujtahid mereka mendapati ada pertembungan dalil. Tetapi pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan dalil. Sebab macam mana nak berlaku pertembungan dalil sedangkan dalil itu adalah bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan juga hadis, Al-Quran datang daripada Allah, hadis daripada Nabi. Dan hakikat sabdaan Nabi, perbuatan Nabi semuanya adalah daripada Allah. Sebab Nabi adalah maksum daripada kesilapan. Jadi apabila berlaku pertembungan yang dilihat oleh seseorang mujtahid sewaktu mereka meneliti hukum hakam, mereka mendapati dalil ini bertemu dengan dalil ini. Jadi apa yang mereka kena lakukan? Jadi kalau kita ingat sewaktu kita bicara tentang am dan juga khas dahulu, saya bacakan balik, am dan juga khas kalau kita masih ingat, disebut bagaimana cara yang kita perlu lakukan sekiranya dua dalil itu saling bertembung, iaitu kata Imam Al-Haramain, iza ta'arada nutqan fala yakhlu imma yakuna 'amaini aw khassaini aw ahaduhuma 'aman wal akharu khassa ila akhirih. Jadi dalam perbahasan sebelum ni kita telah pun diberitahu oleh Imam Al-Haramain, kalau dalil itu saling bertembung maka jangan pilih salah satu. Sebaliknya hendaklah si mujtahid tadi berfikir bagaimana cara untuk dia memahami kedua-dua dalil itu sebenarnya boleh berfungsi. Maknanya dalil pertama menceritakan satu keadaan, dalil kedua menceritakan satu keadaan. Atau sebenarnya berlaku pengecilan skop pada salah satu dalil yang bersifat umum. Jadi maknanya apabila seseorang mujtahid telah mendapati dua dalil yang bertembung, dia kena al-jam'u awalan. Dia kena menggabungkan dalil-dalil tersebut. Masuk gabung macam mana? Maknanya sama ada dia perhati mulut, dia kata, hadis pertama sebenarnya cerita pada satu situasi. Hadis kedua bukan cerita pada situasi yang tu, dia cerita situasi yang lain. Jadi dua hadis untuk dua situasi. Jadi tak berlaku pertembungan lah. Atau dua hadis yang bertembung tu sebenarnya boleh ditaksiskan, iaitu dikecilkan skop umumnya. Contoh Allah Ta'ala kata, faqtulul musyrikin, bunuhlah semua orang musyrik. Tapi dalam masa yang sama Nabi tak bagi kita melakukan kezaliman, pembunuhan kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam, yang tinggal dalam negara Islam dan tidak membuat masalah. Yang dipanggil sebagai kafir zimmi. Jadi ketika itu kita pun kata sebenarnya maksud bunuhlah semua musyrik, maksud dia semua musyrik yang telah melakukan kejahatan kepada Islam dan juga ahlinya. Jadi mereka ini adalah kafir harbi, orang-orang yang bukan beragama Islam yang melancarkan perang kepada kita. Jadi ini yang dimasukkan oleh ayat Al-Quran, walaupun pada asalnya maksudnya bunuhlah semua orang musyrik. Yang kita faham mereka awal semua, tak kira siapa. Jadi bila bertemu dengan satu dalil lagi, iaitu Nabi tak bagi kita membunuh orang musyrik, jadi kita pun para mujtahid pun maknanya sebenarnya hadis pertama dengan ayat Al-Quran yang berbunyi faqtul musyrikin, dengan hadis yang menegah kita melakukan kezaliman, pembunuhan kepada kafir kafir zimmi, sebenarnya maksud musyrik bukan semua musyrik, tetapi musyrik yang dimasukkan hendaklah dibunuh iaitu musyrik tertentu, iaitu musyrik yang harbi. Jadi tahulah kita, jadi telah digabungkan dua dalil tadi secara taksis. Jadi kalau mampu untuk digabungkan, wajib al-jam'u. Kalau tak mampu nak digabungkan, mesti mujtahid dia fikir, dia kata saya tak nampak cara. Yang saya tahu dua dalil ni bertemu, tapi saya tak tahu macam mana nak menggabung jalinkan di antara dua dalil ni. Maka ketika itu kalau mujtahid tadi tahu mana yang dahulu, mana yang kemudian di antara dua dalil tu, dalil pertama katakan turun pada tahun 6 Hijriah. Dalil kedua pula turun pada tahun 2 Hijriah. Jadi dalil pertama turun pada tahun 6 Hijriah. Dalil kedua turun pada tahun 2 Hijriah.
maka kita tahu, oh ada dalil yang lebih awal, ada dalil yang lebih terkemudian. Maka hendaklah dipegang dalil yang lebih terkemudian, yang turun lebih kemudian berbanding dengan dalil yang turun lebih awal. Ataupun dalil yang disebutkan oleh Nabi pada tahun yang lebih awal tidak boleh dipegang. Sebaliknya yang dipegang adalah dalil yang disebut oleh Nabi pada waktu yang lebih lewat. Kenapa? Kerana menggunakan konsep an-naskhu, iaitu menggunakan konsep mana yang dahulu dimansuhkan oleh yang datang kemudian. Itu kalau tak mampu al-jam'u, kita beralih kepada an-naskhu. Tapi an-naskhu syarat dia mesti kena tahu tarikh. Kalau tak tahu tarikh, macam mana kita nak kata dalil ni telah dimansuhkan oleh dalil ni? Jadi kalaulah si mujtahid tadi, dia telah mendapati dua dalil itu bertembung dan dia tak jumpa mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka apa yang dia perlu lakukan? Dia kena pilih salah satu. Inilah yang akan dibincangkan dalam tajuk yang akan kita baca sekarang. Dia kena pilih salah satu. Konsepnya dia kena pilih mana yang paling kuat. Dia kena pilih mana yang paling kuat sekali. Okey? Cuma yang dalam mata Al-Waraqat didatangkan contoh pertembungan dua dalil yang bertembung contohnya dan ada yang lebih kuat. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Qala rahimahullahu azza wa jal wa ammal adillah fayuqaddamul jaliyu minha 'alal khafi. Adapun dalil-dalil, maksud dia adapun dalil-dalil syarak yang saling bertembung, hendaklah didahulukan. Fayuqaddam, didahulukan. Maksud dia hendaklah dipilih. Hendaklah dipilih. Maksud dia wajib dipilih. Okey, mujtahid, kalau orang-orang faqih seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, kalau mereka tidak mampu untuk menggabungkan dua dalil yang saling bertembung dan mereka tidak tahu mana dulu mana kemudian, maka mereka kena memilih dalil yang paling kuat. Jadi, mana satu dalil yang paling kuat? Kata Imam Al-Haramain, fayuqaddamul jaliyu minha 'alal khafi. Dalil yang lebih jelas daripada dalil-dalil tersebut hendaklah didahulukan berbanding dengan dalil yang tidak jelas. Okey. Contohnya apa? Contoh sekiranya bertembung di antara dalil yang bersifat zahir dengan dalil yang bersifat muawwal. Kita dah baca dah sebelum ni tentang dalil zahir, apa makna zahir, apa makna muawwal. Okey, kalau bertembung di antara zahir dengan muawwal dalam keadaan kedua-duanya boleh katakan dalam kedudukan yang kuat, tetapi antara dua ni saling bertembung. Mari kita kena pegang yang mana? Kita kena memegang az-zahir dan kita kena menolak muawwal. Jadi saya tak sebut dah apa maksud zahir muawwal sebab kita telah pun bicarakan dalam tajuk yang lepas. Begitu juga sekiranya bertembung di antara dalil apa namanya al-haqiqah, sebarang kalimah yang mengandungi unsur yang ia adalah haqiqah bertemu dengan satu lagi lafaz yang mana lafaz itu pula adalah majaz. Jadi kalau bertembung di antara haqiqah dan juga majaz, mana yang lebih kuat, mana yang lebih jelas? Yang lebih jelas adalah al-haqiqah, tidak boleh berpegang dengan majaz. Jadi ini adalah contoh yang pertama, iaitu apabila bertembung di antara dua dalil. Satu dalil ada unsur jelas, satu lagi dalil ada unsur tidak jelas. Jadi semestinya antara jelas dengan tak jelas, yang paling kuat adalah jelas. Maka dalil yang jelas hendaklah didahulukan. Kemudian disebut juga di sini wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lizzann. Dalil yang mewajibkan ilmu, maksud dia dalil mutawatir, hendaklah didahulukan berbanding dengan dalil yang mewajibkan zon. Maknanya apabila ada dua dalil saling bertembung, satu dalil adalah dalil yang bersifat mutawatir, sama ada hadis mutawatir ataupun seluruh ayat Al-Quran, sebab semua ayat Al-Quran semuanya mutawatir.
ayat Al-Quran ataupun hadis mutawatir tadi bertembung pula dengan satu lagi hadis, iaitu hadis ahad. Hadis ahad dia tak sampai ke tahap mewajibkan kita untuk beriktikad ini adalah benar 100%. Dia hanya membawa kepada zon, membawa kepada sangkaan kuat kita bahawa betul lah apa yang disebutkan ini memang ini firman, ini adalah sabdaan Nabi. Memang kalau ada satu hadis itu statusnya hadis ahad, kita tidak sampai kepada tahap mengatakan bahawa hadis ini adalah benar daripada Nabi. Cuma berat hati kita, zon kita yang kuat, sangkaan kita yang kuat mengatakan ia adalah daripada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bila bertembung di antara dalil yang qat'i, iaitu dalil mutawatir, bertemu dengan dalil yang zanni, iaitu dalil ahad, hendaklah ataupun wajiblah ke atas para mujtahid untuk mendahulukan dalil yang bersifat yakin, iaitu dalil mutawatir berbanding dengan dalil ahad. Ini semua cerita kalau kita tak mampu nak gabung, dan kita juga selepas tak mampu nak gabung, tak mampu juga untuk tengok mana dulu mana kemudian, untuk menggunakan konsep an-naskhu. Jadi kalau dah tak boleh nak al-jam'u dan tak mampu dah untuk menggunakan konsep an-naskhu, ketika itu jalan yang terakhir adalah memilih. Pun begitu, kena pilih yang paling kuat antara dua dalil yang bertembung tersebut. Kemudian seterusnya kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wan-nutqu 'alal qiyas. Maksud dia, wa yuqaddamu aidan an-nutqu 'alal qiyas. Hendaklah didahulukan ucapan ke atas qiyas. An-nutqu di sini masdar. Yang dimaksudkan adalah mantuq. Disebut masdar, yang diinginkan adalah isim maf'ul. An-nutqu, nataqa yantiqu, masdar dia an-nutq. Namun maf'ul dia adalah mantuq. Fa'il dia natiq. Jadi dimaksudkan dengan an-nutqu di sini bukan masdar tu, tetapi yang disebut, iaitu sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kata Imam Al-Haramain di sini, sekiranya ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi bertembung dengan qiyas, hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran bertembung dengan qiyas, maka ketika itu kita nak pegang yang mana satu? Kita kena pegang an-nutqu, iaitu kita kena berpegang dengan dalil daripada Al-Quran ataupun juga daripada hadis. Tak boleh kita tinggalkan Al-Quran dan hadis, kita berpegang pula kepada qiyas. Ini cerita kalau tak mampu nak gabung. Okey, ini semua cerita kalau tak mampu nak gabung di antara qiyas dan juga ayat Al-Quran ataupun hadis. Kalau mampu gabung, tak boleh kita pilih salah satu, sebab bila kita gabung, kita menggunakan kesemua dalil. Jadi menggunakan semua dalil itu lagi bagus daripada pilih satu dalil yang seterusnya kita tidak menggunakannya. Jadi apabila bertembung di antara lafaz Al-Quran ataupun lafaz hadis, bertembung pula dengan al-qiyas, maka al-qiyas tidak boleh dipegang ketika ini. Sebaliknya yang perlu dipegang adalah apa yang telah datang sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun dalam bentuk sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini menyebut pula wal qiyasul jaliyyu 'alal qiyasil khafi. Sekiranya berlaku pertembungan di antara qiyas yang jelas bertembung dengan qiyas yang samar-samar, hendaklah didahulukan qiyas yang kuat berbanding qiyas yang jelas berbanding dengan qiyas yang samar. Ambil contoh. Antara contohnya, katakan seorang mujtahid suatu dia beristihad. Ini contohlah, saya andai-andaikan, dan ada juga disebut dalam kitab sebagai contoh. Satu orang, dia ada buah oren contoh. Dia ada buah oren, dia peram air oren tu. Buah tu dia buatkan jus, dia perah buah tu dapatkan jus oren. Kemudian dia peram. Tak lama lepas tu, air tu akhirnya berbuih. Bila berbuih, orang yang pakar kata dia sudah memabukkan. Okey? Asal-asal dia air perahan limau. Air perahan limau boleh untuk, air perahan limau tadi boleh untuk diminum sebab limau halal.
Tapi dalam masa yang sama dia bertembung pula dengan satu lagi keadaan, iaitu air limau itu sudah pun memabukkan. Ada tak ayat yang menyatakan dengan jelas perahan limau, jus limau, kalau sudah membawa kepada kemabukan, ia sudah tidak halal. Ada atau tidak? Tak ada. Tidak ada dalil yang jelas menyatakan bahawa perahan air limau kalau dah memabukkan, ia adalah haram. Jadi sekarang ni, setelah mujtahid tak jumpa dalil, mujtahid mula menggunakan konsep al-qiyas. Setelah beliau cuba untuk menggunakan konsep qiyas, beliau mendapati di hadapan mata beliau ada dua qiyas yang keduanya bertembung. Qiyas yang pertama, perahan oren tadi yang telah memabukkan itu dikiaskan, iaitu hukumnya ingin disamakan dengan hukum orang yang memerah anggur. Dia perah anggur sehingga memabukkan, lalu ia dinamakan arak. Maka arak adalah haram. Sebab apa haram? Apa ilahnya? Ilah ataupun sebab kenapa arak haram adalah kerana ia memabukkan. Maknanya dia ada ilah iaitu memabukkan. Apabila arak ini ada ilah iaitu memabukkan, dan kebetulannya perahan limau tadi juga sudah disimpan berhari-hari, dia sampai kepada tahap boleh memabukkan. Siapa minum boleh mabuk. Jadi adakah perahan limau tadi kita akan anggap dia seperti perahan anggur yang telah mabuk kerana ilah kedudukannya sama, iaitu memabukkan? Atau si mujtahid tadi dia beralih kepada satu lagi kias, iaitu perahan air limau yang mabuk dikiaskan kepada perahan air limau yang tidak mabuk. Apa ilahnya? Ilahnya ia adalah perahan limau. Contoh, katakan seorang mujtahid waktu dia berijtihad, itu yang terlintas di otak dia. Maka ketika itu berlakulah pertembungan di antara dua kias. Kalau kita tengok kias yang kedua, kias pertama kita dah bincang tadi, kias yang kedua tadi adalah, dia kata perahan limau adalah halal kerana ia perahan limau. Perahan limau yang memabukkan, dia juga tetap perahan limau, walaupun dia ada satu lagi benda iaitu memabukkan. Maka sebagaimana perahan limau sebelum mabuk adalah halal, maka perahan limau selepas mabuk adalah juga halal kerana kedua-duanya adalah perahan limau. Dia guna konsep kias macam tu. Tapi masalah dia akan bertemu dengan satu lagi kias, itu kias pengharaman arak kerana berlaku memabukkan, dan dalam isu perahan limau tadi memang memabukkan. Jadi apabila di hadapan dia ada dua ilah, dia nak pilih yang mana satu, dia akan tengok antara dua ilah ni mana yang lebih kuat. Adakah air limau dihalalkan kerana dia limau, atau dia dihalalkan kerana tidak memabukkan dan juga tidak memudaratkan? Lalu setelah dikaji, didapati bahawa sesuatu benda itu bersifat air tadi, dia diharamkan sekiranya sama ada dia beracun atau dia mempunyai arak, dia mempunyai mabuk. Jadi apabila ini yang jelas, ini yang antara ilah mabuk itu dengan pengharaman, dengan ilah yang mengatakan ini adalah limau, tetap limau walaupun sudah berubah bau rasa dan warna, dia tetap limau. Maka apabila ia tetap limau, hendaklah hukumnya adalah hukum limau pada keadaan sebelum mabuk. Jadi sebagaimana sebelum mabuk, sebelum limau itu diperam, perahan limau adalah halal diminum, maka begitu juga perahan limau walaupun setelah memabukkan. Jadi antara dua ilah ni, iaitu satu lagi iskar, memabukkan itu menyebabkan satu benda jadi haram, dengan ilah benda ni kebetulannya dia adalah diperbuat daripada buah-buahan yang tidak haram. Yang perahan itu adalah perahan buah-buahan yang tidak haram, macam limau dan sebagainya. Jadi sebagaimana air perahan limau itu tidak haram, maka begitu juga keadaannya walaupun selepas berlaku mabuk. Jadi begitu tengok antara dua-dua ni, yang nampak lebih kuat adalah mengatakan
illah kepada isu kita ini adalah hurmatu syurbil kham, haram meminum arak. Bukan ilahnya kerana dia adalah perahan limau. Jadi apabila kita seorang mujtahid itu mendapati di hadapannya ada dua qiyas dan kedua-dua qiyas ini saling bertembung, maka ketika itu dia kena mengambil sikap, iaitu memilih qiyas yang paling kuat berbanding dengan qiyas yang satu lagi. Okey, ini juga satu perbahasan yang kalau kita buka dalam kitab-kitab yang menghuraikan matan al-waraqat didatangkan pelbagai perincian. Cuma oleh kerana sekarang kita tengah baca matan, saya tidak mahu meluaskan perbahasan kita. Cukup kita boleh tahu matan dengan baik. Nanti insya-Allah habis khatam kitab kita ini, insya-Allah setelah saya fikir-fikirkan, kita akan beralih kepada syarah al-Imam al-Mahalli. Kalau ikut sahabat-sahabat kita sebelum ni, bila dia dah habis matan waraqat, saya akan baca kitab Qurratul Ain, kitab Qurratul Ain karangan al-Imam al-Hattab al-Maliki, dan Qurratul Ain menghuraikan juga syarah al-Imam al-Mahalli. Namun setelah saya membaca kitab ini, untuk pelajar-pelajar yang telah khatam waraqat sebelum ni, saya mendapati kitab Qurratul Ain tu agak tinggi. Walaupun itu cadangan daripada Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, guru saya Syekh Said meminta supaya baca syarah baca Qurratul Ain terus selepas daripada matan waraqat. Namun setelah saya melihat Qurratul Ain bagi mustawa orang Melayu kita, dia agak tinggi. Bagi mustawa orang Arab mungkin nampak rendah. Jadi insya-Allah habis kita baca matan waraqat ini, tinggal lagi berapa majlis, mungkin dalam 2 majlis lagi kita khatam kitab ni. Kita akan baca syarah al-Imam al-Mahalli ala waraqat Imam al-Haramain al-Juwaini. Kitab tuan-tuan boleh dapatkan di pelbagai cara lah, boleh download. Dan kalau tuan-tuan nak miliki, ini buku keluaran terbaru Ruq Jawi, buku syarah al-Imam al-Mahalli yang saya sendiri dengan sahabat saya Ustaz Luqman telah pun berjaya tahqiq daripada 7 manuskrip. Jadi alhamdulillah buku ini pun dah ada di hadapan, dan kita sediakan khusus ruang untuk dobit lagi di bahagian tepi tu, khusus untuk siapa nak dobit, dia boleh dobit. Jadi insya-Allah habis matan waraqat ni kita akan baca kitab ini, mungkin dalam setahun kita akan baca khatam kitab ini. Kita akan naik kepada kitab yang lebih tinggi sedikit, iaitu Qurratul Ain, insya-Allah subhanahu wa taala. Okey. Habis pasal qiyas, habis tentang isu qiyas. Kalau qiyas itu saling bercanggah pada minda seorang mujtahid. Sebab mujtahid dia ke suatu nak berijtihad. Kalau qiyas dia bercanggah dengan qiyas mujtahid lain, tak kisah. Dia tak perlu ikut pendapat mujtahid lain. Yang penting dia qiyas bagi dia yang tu. Tapi kalau pada minda dia, qiyas pun dah bertembung, dia nampak ada 2 qiyas dan dia tak tahu mana satu yang lebih okey, maka dia kena kaji tengok antara 2 qiyas ni mana yang lebih kuat. Qiyas yang lebih kuat itulah yang hendaklah dipegang oleh si mujtahid tersebut. Okey. Ada satu soalan daripada sahabat kita Tuan Muhammad Ibnu Razali. Okey. Kata beliau, saya kurang faham tentang maksud definisi ma la tattarid wa la tanakis. Ni apa benda ni? Definisi apa ni, tuan? Ma la tattarid wa la tanakis. Boleh jelaskan apa maksud al-haddu ma la tattaridu wa la tanakis? Ni definisi apa ni, kalau boleh saya tahu? Kalau Tuan Muhammad Razali, kalau nak tanya apa maksud ma la tattarid atau la tanakis, itu ada satu perbahasan yang agak dalam kalau al-had ma la tattarid wa la tanakis. Sebentar saya nak tengok kok ada disebutkan kitab-kitab lain. Tuan dapat daripada mana definisi ni, kalau boleh saya tahu? Dalam kitab mana sebagai contoh, cuba kita tengok. Sebab kalau al-had selalunya kita akan kata satu tajuk, satu definisi itu syarat dia jami' mani'. Okey. Okey. Saya tengok rakaman al-waraqat. Terima kasih. Jazakumullah khairah kepada Tuan Ahmad Idris
Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat. Dan moga-moga kalau tuan perasan ada kesilapan saya waktu mengajar mata warakat sebelum ni, bolehlah diperbetulkan kepada saya. La al-luma' mala tanakis. Dalam al-luma' saya cuba cari, tak jumpa dalam al-luma'. Tentang definisi al-had. Okey, hadza hukmul had. Okey, ada sahabat kita kata hadza hukmul had. Had ni maknanya definisi ya. Okey. Tak apa, ala kulli hal saya akan cek balik apa yang dimaksudkan di sini ya. Ma la tattari' wa la tanakis ya. Okey, ala kulli hal kalau balik kepada isu qiyas, sebelum ni dalam perbahasan qiyas kita ada bicara tentang jangan salah faham ya, qiyas yang kita belajar ni bukan qiyas dalam mantik Okey, jangan salah faham kita qiyas yang sedang kita pelajari ini ia adalah perbahasan qiyas di sisi ilmu usul fiqh. Adapun qiyas dalam perbahasan mantik itu bukan qiyas itu bukan qiyas yang difahami oleh ulama usul fiqh Okey. Jadi mungkin sahabat kita bertanya tentang ini kerana disebut isu qiyas dalam mantik dalam masa yang sama. Qiyas yang dimaksudkan adalah wa min hukmil had jadi okey, kalau macam tu maknanya dia tidak berkaitan dengan isu qiyas, dia berkaitan dengan isu mantik dia berkaitan dengan konsep al-qiyas dalam mantik dan juga konsep al-had hukmul had ay yattarid wa yanakis yattarid wa yanakis. Kalau dalam istilah ilmu usul fiqh bila sebut muttarid, maksud dia setiap kali ada illah mesti ada ma'lul. Kalau munakis pula, kalau tidak ada illah, tidak adalah ma'lul. Itu yang dibincangkan di dalam perbahasan ilmu usulul fiqh Okey. Jadi berkaitan dengan isu al-had tu boleh dirujuk baliklah, nanti saya rujuk balik dalam perbahasan tu. Dan mungkin juga boleh bertanya terus kepada mereka yang mendalami perbahasan berkaitan dengan mantik Cuma yang dibincangkan di sini ia merujuk kepada al-qiyas yang bukan dibincangkan dalam ilmu mantik. Sebalik qiyas yang dibincangkan sini adalah qiyas di dalam ilmu usul fiqh wa ibaratu fil luma' wa min hukmil haddi. Tengok je Okey, kalau kita boleh tengok dalam al-luma', ia adalah al-luma'. Disebut babu bayanil ilmi wazzan wa nuqaddim ala hadha bayanul hadd lianna bihi yu'rafu haqiqatu kulli ma nuridu zikrahu wal haddu huwa ibaratun ala al maqsud bima yahsuruhu wa yuhitu bihi ihatatan tamna'u an yadkhula fihi ma laysa minhu aw yakhruja minhu ma huwa minhu wa min hukmil haddi ay yattarida wa yanakis. Betul saya tengok ni dia guna istilah ittirad dan in'ikas, tetapi bukanlah sebab saya bila sebut tadi saya faham sebab kita tengah bicara tentang qiyas ni, jadi saya ingatkan kod dibincangkan sebab sebelum ni dalam definisi ataupun syarat bagi qiyas disebut bahawa di antara hukum bagi al-illah an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu la lafzan wala ma'nan. Jadi saya tak apa jelas kerana kaitannya di mana Okey, jadi di sini disebut tentang definisi had itu maksud dia definisi ta'rif ataupun kita panggil definisi lah. Dia kata di antara hukum bagi al-had iaitu hukum bagi
bagi apa namanya, bagi Allahumma salli ala sayyidina Nabi, bagi definisi bagi al-had ayyatarida wa yanakis. Definisi mestilah bersifat mutarid dan juga munakis. Maksud dia, kata Imam Imam Syirazi fil Luma', fayujadul mahdudu biwujudihi ay biwujudil had wa yan'adimu bi'adamihi. Okey, jelas jelas. Ini rupanya ingin ditanya Tapi sebenarnya yang ni lagi terus sahabat kita yang bertanya, yang ni dah bukan dalam perbahasan yang sedang kita bicarakan sekarang ni mungkin sahabat bertanya sebab ingatkan ia ada berkaitan dengan isu al-qiyas tetapi yang dibincangkan tadi itu merujuk kepada perbahasan al-had. Dia nak beritahu definisi ni, bila definisi satu benda bagian-bagian, kalau wujud benda-benda itu sepatutnya benda yang ditaarifkan juga kena wujud. Kalau tak ada, benda tu juga sepatutnya tidak wujud. Contohnya kalau kita ambil definisi bagi manusia hayawan natiq. Definisi bagi manusia adalah hayawan natiq, iaitu benda hidup yang natiq, iaitu yang boleh bercakap kalau ikut terjemah asal tapi natiq di sini maksud dia akil, yang boleh berfikir, seseorang yang boleh berfikir. Jadi kalau kita tengok definisi al-insan adalah hayawan natiq. Maknanya kalau betul lah definisi insan adalah hayawan natiq, maknanya setiap kali ada hayawan yang dia juga natiq, mesti dia manusia. Kalau tidak ada hayawan atau tidak wujud juga natiq, maka tak wujudlah manusia tersebut. Lalu bila kita tengok semua yang dinamakan manusia, adakah dia hayawan? Ya. Dia bukannya benda yang tidak hidup, dia benda hidup. Dan masa yang sama dia natiq, dia ada kemampuan untuk berfikir. Jadi setiap kali ada orang, kita tengok memang berlaku pada dirinya ada unsur hayawan, ada unsur natiq. Tapi dalam masa yang sama, kalau tak ada hayawan natiq, contoh kita tengok pada ayam, dia hayawan tapi dia tidak natiq, dia tidak mampu untuk berfikir. Maka kalau ikut konsep al-had, dia munakis. Maknanya bila tak ada, maka benda yang didefinisikan juga tidak ada. Lalu apabila kita tengok definisi manusia adalah hayawan natiq, dan kita tengok pada ayam dia tidak ada natiq walaupun dia ada hayawan. Dia ada hayawan tetapi dia tidak ada unsur natiq. Maka apabila definisi manusia tidak ada pada ayam, maka sepatutnya ayam juga tidak ada. Ayam tidak ada. Kemanusiaan pada ayam juga tidak ada. Dan memang ayam kita tak namakan sebagai manusia. Sebab itu definisi al-had, dia punya hukum dia mesti mutarid dan juga munakis. Ataupun dalam bahasa yang lain disebut jami'un mani'un. Dia mesti definisi yang bersifat menyeluruh. Tak boleh definisi manusia adalah satu benda hidup yang boleh bercakap Melayu. Contoh kalau kita definisikan begitu. Manusia adalah satu benda hidup yang boleh bercakap Melayu. Maknanya ketika itu yang tak boleh cakap Melayu, kita anggap dia bukan manusia. Sedangkan dia manusia. Maknanya definisi ini tidak jami'. Dalam masa yang sama, setiap definisi mesti mani', iaitu dia akan mengeluarkan yang tidak berkenaan. Jadi kalau definisi itu dikata manusia adalah hayawan, adalah benda hidup, maka ketika itu definisi ini tidak bersifat mani', kerana ada benda hidup, contoh macam ayam, tikus dan sebagainya, tetapi dia bukan manusia. Jadi definisi tak betul. Okey, jazakumullah khairah. Saya hampir-hampir kepeningan tadi bagaimana rupanya sahabat kita bertanya tentang isu definisi al-had dan bukan yang disebut la tatarib wala tanakis. Alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat kita saudara Akil Najmi yang menyatakan perkara ini dan menyatakan kitabnya, dan saya terus buka dan ada perbahasannya. Iaitu dia di bahagian mukaddimah kitab Al-Luma'. Ada dalam mukaddimah kitab Al-Luma'. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ada sahabat kita kata, Ustaz, kitab Khulasah
boleh ke sambungan dari al-waraqat? Sebaiknya yang disebut oleh para masyayikh, khulasah ni khulasah apa Kalau saya tahu nama kitab penuh, khulasah apa? Dan biasanya kalau yang saya belajar daripada Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, beliau memang menggalakkan kita untuk memahami dahulu segala yang berkait dengan matan waraqat. Macam kami dulu belajar sampai kepada Ghayatul Ma'mul, syarah pada Waraqatul Usul. Itu kata Fadilatul Syekh Said, kalau kita dah boleh baca, kita dah kuasai kitab Ghayatul Ma'mul, insya-Allah selepas tu kita boleh naik kepada matan yang seterusnya. Setelah kita belajar matan waraqat, kita boleh naik kepada matan Jam'ul Jawami'. Jadi dah alang-alang kita baca matan waraqat, lebih baik kita menghalusi matan al-waraqat dengan meneliti kitab-kitabnya. Kalau ikut cadangan Syekh Said, beliau mencadangkan kitab Qurratul Ain. Tapi bila saya dah baca Qurratul Ain dan saya bersama dengan sahabat-sahabat, nampak tinggi juga bagi mereka yang baru sangat nak berkenalan dengan usul fiqh. Maka kita ambil gendas sikit dari Qurratul Ain, iaitu syarah Al-Imam Al-Mahalli biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, perbahasan yang terakhir yang didatangkan di sini, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fa in wujida fi nutqi ma yughayyiru al-asla wa illa fayustashabul halu. Sekiranya didapati di dalam an-nutqi, an-nutqu di sini sama seperti kalimah an-nutqu di atas, iaitu wan-nutqu 'alal qiyas. An-nutqu iaitu masdar yang dimaksudkan adalah isim maf'ul, iaitu mantuqun. Apabila didapati di dalam benda yang disebut, maksud dia di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa sahaja yang mengubah al-asl. Apa sahaja di sini maksud dia apa sahaja dalil, apa sahaja dalil yang mengubah al-asl. Apa dia al-asl? Maksud al-asl di sini adalah al-adam al-asli, iaitu suasana sebelum kedatangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Iaitu apa dia? Macam yang kita bincang peringkat awal kelas kita pada hari ini, sebelum kedatangan baginda Nabi tidak ada sebarang hukum hakam. Tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada harus, tidak ada haram. Tidak ada semua sekali. Tidak ada hukum. Maksudnya siapa buat apa perbuatan pun statusnya tiada hukum bagi perbuatan yang dia lakukan. Sebab itu mereka yang hidup sebelum kedatangan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Sebab orang yang diazab oleh Allah adalah orang yang melakukan dosa. Dosa adalah bermaksud orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib, iaitu dia melakukan perbuatan yang haram. Oleh kerana sebelum kedatangan Nabi tidak ada hukum lagi, maknanya tidak ada perbuatan yang wajib dan tidak ada juga perbuatan yang haram. Maknanya tidak ada istilah orang ini berdosa disebabkan meninggalkan perbuatan wajib. Sebab tak ada lagi perbuatan wajib, dia juga tidak boleh dianggap berdosa kerana melakukan perbuatan haram. Sebab belum ada lagi perbuatan yang haram. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sesungguhnya kami sama sekali tidak akan mengazab melainkan setelah kami mengutuskan para rasul. Jadi sebelum kita sebelum Allah Ta'ala ingin mengazab satu kaum, kaum itu mesti mengetahui terlebih dahulu halal dan haram. Jadi apabila sesuatu kaum itu sudah menerima rasul, sudah tahu, oh perbuatan ni boleh buat, yang ni haram buat, tiba-tiba mereka langgar, mereka ketika itu akan dikenakan dosa kalau melakukan perbuatan haram atau meninggalkan perbuatan wajib, dan mereka akan dapat pahala kalau mengikut arahan para Nabi dan para Rasul. Sebab itu secara tak langsung, kalau ada orang kata Datuk Nabi masuk neraka, ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi masuk neraka, sebenarnya orang ini sudah tersilap kerana dia telah menolak satu keadaan, iaitu sebelum kedatangan Nabi tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidak ada istilah orang itu melakukan dosa. Jadi kalau Allah nak bagi pahala pun atas dasar rahmat Allah, bukan atas dasar sebab orang itu melakukan perbuatan yang ada hukum. Jadi apabila zaman Nabi, contoh macam ibu Nabi, ayah Nabi, datuk Nabi, moyang Nabi, mereka hidup pada era tiada Rasul yang diutuskan, maka segala perbuatan yang mereka lakukan itu tidak ada unsur pahala dan dosa. Allah Ta'ala sebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami sama sekali tidak akan
kami sama sekali tidak akan mengazab satu kaum melainkan setelah dibangkitkan para rasul. Tapi kalau orang kata, tapi Ustaz ada hadis Nabi kata inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-dua masuk neraka. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-dua masuk neraka. Maksudnya ada seorang sahabat Nabi, ayahnya tak masuk Islam. Akhirnya ayahnya mati. Dia tanya pada Nabi, macam mana kedudukan ayahku ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, ayah kamu dalam neraka. Lalu sahabat Nabi tadi sedih. Kerana Nabi menyatakan realiti yang akan diterima oleh ayah dia. Takkanlah Nabi nak tipu. Nabi mesti cakap betul. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Muslim. Kalau saya boleh bacakan. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala fin nar falamma qaffa da'ahu faqal inna abi wa abaka fin nar. Jadi ada seorang sahabat Nabi kata Sayyidina Anas dia bertanya kepada Nabi, wahai ayahku, wahai Rasulullah, di manakah ayahku selepas ayahku meninggal maksudnya. Lalu Nabi kata, ayahmu dalam api neraka. Lalu apabila lelaki tadi pun mula meninggalkan Nabi, mula keluar daripada majlis nak balik ke rumah, lalu lelaki tadi dipanggil oleh Nabi. Lalu Nabi pun sebut, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu di dalam api neraka. Ini hadis Sahih Muslim, hadis yang kuat. Jadi macam mana? Jadi ketika ini kita pun tahu berlaku pertemuan secara zahir di antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Dan kita pun dah belajar. Apabila dua dalil bertembung, kalau tak mampu cara nak gabung. Tapi para ulama jumpa cara nak gabung. Iaitu hadis ini merujuk kepada kalimah abi dengan maksud pakcik. Sebab Nabi anak yatim. Nabi SAW Allah Ta'ala takdirkan semasa Nabi lahir, ayah Nabi dah wafat. Jadi apabila Nabi ayah baginda sudah wafat, jadi bapa saudara Nabi itu adalah ayah Nabi. Jadi bila Nabi kata sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-duanya dalam api neraka, maksud Nabi sebagai ulama kata, maksud Nabi adalah sesungguhnya pakcikku dan juga ayahmu dalam api neraka. Pakcikku itu adalah seperti ayahku sendiri sebab bapa saudara Nabi iaitu Abu Lahab, Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam api neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu adalah bapa saudara Nabi sendiri. Jadi Nabi pun sebut bapaku iaitu bapa saudaraku dan bapamu dua-dua dalam api neraka. Jadi ketika itu tak berlakulah pertemuan di antara hadis ini dengan sabdaan dengan firman Allah Taala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Namun kalaulah seseorang musyrik itu tak menjumpai cara untuk menggabungkan kedua dalil, jadi Imam Al-Haramain dah bagi tahu, kalau tak jumpa cara, cuma salah satu hadis itu qat'i. Ayat Quran qat'i, hadis Nabi walaupun hadisnya sahih dalam Sahih Muslim tetapi dia bersifat zanni. Maka apabila bertemu zanni dan qat'i lah hendaklah didahulukan sebab hadis ni tidak sampai tahap mutawatir, ia hadis ahad. Manakala ayat Quran yang menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, ayat Quran itu adalah ayat mutawatir. Semua ayat Quran adalah mutawatir. Jadi konsep yang diajar pun, kalaulah kita tak tahu macam mana apa maksud hadis ni, sekarang ia bertemu dengan ayat Quran, maka ketika itu yang qat'i wajib didahulukan, wajib dipegang, dan yang zanni tidak boleh dipegang. Jadi balik kepada cerita kita tadi, maknanya semua ayah Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi, moyang Nabi, mereka yang hidup sebelum Nabi menyampaikan dakwah Islam, mereka semua insya-Allah selamat daripada azab api neraka Allah. Dan dengan rahmat Allah mereka semua dimasukkan ke dalam syurga walaupun mungkin mereka tidak pernah sujud kepada Allah walau sekali. Begitu ada dalil yang menunjukkan seluruh moyang-moyang Nabi, datuk nenek moyang Nabi semuanya beragama agama Nabi Ibrahim AS, iaitu tidak menyembah berhala, termasuklah ayah Nabi, termasuklah ibu Nabi. Okey, fa in wujida fin nutqi ma yughayyirul asla. Apabila didapati di dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW sebarang dalil yang mengubah al-asl. Al-asl yang dimasukkan di sini iaitu ketiadaan hukum. Sebab sebelum kedatangan Nabi tak ada hukum. Jadi kata Sayyidina Imam Al-Haramain, kalaulah sudah didapati dalam ayat Quran ataupun hadis sesuatu hukum yang mewajibkan kita atau melarang kita melakukan satu perbuatan, dan semestinya ia akan bercanggah dengan konsep sebelum kedatangan Nabi. Sebelum kedatangan Nabi tiada hukum. Lepas tu Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah. Dulu tak wajib semayang.
Bila datang Nabi, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, wa aqimus salah. Kamu semua hendaklah mendirikan sembahyang. Maksudnya sudah wajib sembahyang. Maka ketika itu seakan-akan juga berlaku pertembungan. Di antara al-istishab bertembung dengan bertembung dengan dalil daripada Al-Quran atau hadis. Maka apabila bertembung konsep al-istishab dengan dalil daripada Al-Quran atau hadis, maka ketika itu hendaklah didahulukan ayat Al-Quran dan juga hadis. Sebab memanglah kita hanya akan menggunakan konsep istishab apabila tiada dalil. Kalau sudah ada dalil, sudah ada jelas dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah. Tak boleh ada orang kata saya tidak mahu menunaikan salat dan saya juga tidak mahu membayar zakat, sebab sebelum kedatangan Nabi kita tak wajib pun bayar zakat, kita tak wajib pun salat. Maka sebagaimana itu keadaannya sebelum kedatangan Nabi, begitu jugalah keadaannya selepas kedatangan Nabi. Tak bolehlah kita guna kaedah tu lagi, sebab ia bertembung dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa illa, sekiranya tidak. Maksudnya kalau tidak berlaku pertembungan, maksudnya wa illa maksudnya wa illam yujad fin nutqi ma yughayyirul aslah. Sekiranya tidak di sini maksudnya sekiranya tidak didapati di dalam Al-Quran ataupun hadis sebarang dalil yang mengubah al-asl. Maksudnya tidak ada langsung di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyatakan sesuatu hukum. Tak ada. Contoh macam puasa bulan Rejab. Mana dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mewajibkan puasa bulan Rejab? Tak ada. Maka ketika itu apa yang kita kena pegang? Kata Imam Al-Haramain, fayustashabul halu. Maka hendaklah dipakai keadaan yang lama. Keadaan yang lama itu kita tarik dan kita bawa untuk zaman kita. Maksudnya sebelum kedatangan Nabi tidak ada kewajipan berpuasa pada bulan Rejab, maka kita pun tarik keadaan itu dan kita pakaikan pada keadaan kita. Lalu kita kata, setelah saya meneliti dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya, lalu saya tidak mendapati sebarang dalil yang mewajibkan puasa bulan Rejab, maka ketika ini saya berpegang dengan konsep istishabil hal, iaitu kalaulah sebelum kedatangan Nabi tak wajib puasa bulan Rejab, maka sampai ke hari kiamat pun tak wajib puasa pada bulan Rejab. Alhamdulillah, selesai kita bicara tentang konsep al-istishab dan secara mudah dan laju kita pun telah meneliti tentang konsep at-tarjih. Jadi kita berbaki beberapa perbahasan lagi iaitu berkenaan dengan mufti, syarat mustafti, dan kemudian kita akan masuk dalam konsep al-ijtihad. Mungkin kita mengambil masa sekitar dalam 2 majlis lagi atau 3 majlis paling banyak. Kemudian kita akan mengkhatamkan kitab Matan Al-Waraqat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, saudara kita, saudara Ahmad Idris Naimullah menyatakan Al-Khulasah fi Usul Fiqh. Maknanya buku semasa, buku ulama semasa, iaitu karya Syekh Muhammad Hasan Hito. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Ruat Jawi kita ada satu manhaj iaitu kita sedaya upaya ingin mempelajari kitab-kitab ulama silam dengan tidak menafikan bahawa kitab-kitab ulama semasa adalah kitab-kitab yang juga baik. Namun Ruat Jawi dia mengambil ruh ulama Al-Azhar Al-Syarif, ruh Al-Azhar yang sangat mementingkan pengajian kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama-ulama lama. Sebab kita ingin menguasai satu ilmu itu balik kepada asalnya. Maka dengan sebab itu, kalau kita perasan, kitab-kitab yang dibaca di peringkat Ruat Jawi, kebanyakannya adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang sudah meninggal mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lepas. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok sampai ke hari ini, majlis-majlis ilmu di Al-Azhar, kitab-kitab yang dipilih adalah kitab-kitab muktamad yang sudah diperakui zaman berzaman, itu adalah kitab yang sesuai untuk dibaca kepada para pelajar. Maka antara kitab yang sesuai selepas Matan Waraqat adalah Syarah Al-Imam Al-Mahalli ala Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi sebab tu bila ada cadangan untuk baca Al-Khulasah fi Usul Fiqh, iaitu karya Dr. Muhammad Hasan Hito, kita hormati buku ini. Dia satu karya yang baik dan sangat sesuai untuk dibaca sebagai pembacaan. Namun untuk dijadikan sebagai kelas talaqi,
Setakat ini Wak Jawi mengutamakan kitab-kitab karangan ulama-ulama silam. Contohnya seperti Syarah Imam Mahalli ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah, dan sudah terbukti para ulama menghuraikan kitab ini sangat banyak, dan kitab ini dianggap antara kitab yang terbaik dalam menghuraikan matan Al-Waraqat. Jadi insya-Allah untuk bacaan peribadi silakan saudara Ahmad, tak ada masalah untuk kita baca kitab-kitab karangan siapa pun, tetapi untuk kita pilih sebagai satu kitab yang dibaca dalam majlis-majlis talaqi, itu perlu merujuk kepada apakah kitab yang telah dijadikan oleh ulama-ulama sebelum ini sebagai kitab silibus mereka di dalam menguasai sesuatu ilmu, supaya satu kitab tu dibaca, habis kitab tu dia naik ke kitab yang lebih tinggi sedikit, dan seterusnya naik sehinggalah kitab yang semakin tinggi. Baik, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih kepada semua yang telah memberi komentar, memberikan pandangan, bertanya soalan, dan kepada semua yang telah hadir dalam majlis pada petang ini. Moga-moga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Di hadapan kita sekitar dalam 2 majlis lagi atau 3 majlis lagi kemungkinan besar untuk kita mengkhatamkan kitab ini. Moga-moga Allah memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan kebaikan dalam memahami kitab ini. Allahumma amin. Dan insya-Allah habis kitab Matawaraqat, kita naik lagi kitab yang lebih tinggi dengan perbahasan yang lebih teliti lagi, yang lebih mendalam lagi, yang masih lagi berputar sekitar memahami kalam Imamil Haramain Al-Juwaini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, sebelum kita menutup majlis kita, saya ingin menghebahkan kepada semua yang berada dalam majlis ini. Mungkin ada yang dah dengar, mungkin ada yang dah baca, dan mungkin juga ada yang belum tahu lagi. InsyaAllah esok kita akan mengadakan satu majlis perdana, majlis berselawat dengan jumlah yang agak besar, iaitu berselawat sebanyak 1000 kali. Kalau untuk pengetahuan semua, memang tiap-tiap minggu kita buat, di peringkat Wak Jawi kita ada buat majlis berselawat kepada baginda Nabi SAW, kerana kita mahu selain daripada ilmu yang disampaikan, kita juga mahu masyarakat dibina hati mereka dididik dan disentuh dengan unsur-unsur kesufian, unsur-unsur mendekatkan diri kepada Allah, unsur-unsur tasawuf. Lalu setiap minggu kita akan buat majlis bacaan selawat kepada baginda Nabi sebanyak 1000 kali. Tiap-tiap minggu kita buat, dah lebih kurang dalam 2 bulan saya kira. Sekitar 2 bulan lepas kita buat tiap-tiap minggu, alhamdulillah dah berterusan. Cuma esok ni kita buat majlis agak grand sikit, iaitu dengan satu niat, iaitu moga-moga berkat kita berselawat besok sebanyak 1000 kali, moga-moga Allah Azza wa Jalla kasih kepada kita dan kasihan belas kepada kita, lalu Allah mengangkat wabak COVID-19 ini daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Mesir, daripada negara-negara Islam, dan moga-moga diangkat juga ke seluruh dunia. Allahumma amin. Dan ia sebenarnya majlis kali, kalau sebelum ni majlis selawat 1000 kali mengambil masa sekitar dalam 3 jam. Kita buat lebih kurang dalam 2 sesi. 2 sesi lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam. Tapi besok ni kita akan betul-betul meletih. Kita mahu meletihkan diri kita dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi SAW. Dan majlis dijangka mengambil masa 8 jam 30 minit. Maknanya mudah ceritanya, esok hari Jumaat besok, siang Jumaat besok memang habis dengan selawat je. Kita akan penuhkan dengan selawat semata-mata. Yang boleh sembahyang Jumaat, lepas tu makan sekejap, lebihnya semua selawat. Dengan apa? Dengan niat kita nak beritahu, ya Allah, aku dah letih berselawat, aku dah letih sebut nama-Mu ya Allah berjam-jam, maka tolonglah kabulkan permintaan. Dan sebenarnya ia mengambil satu kisah yang berlaku kepada seorang yang disebut dalam kitab-kitab menceritakan kelebihan berselawat, iaitu ada seorang syekh yang bernama Syekh Musa Ad-Darir. Kalau ikut terjemah Ad-Darir ni yang buta lah. Cuma saya tak pasti memang beliau ni buta atau itu semata-mata gelaran. Jadi Syekh Musa Ad-Darir ni satu hari beliau berlayar di atas satu kapal bersama dengan para teman beliau. Takdir Allah Ta'ala sewaktu mereka berada di tengah laut, kapal mereka dilanda oleh satu ribut taufan yang sangat dahsyat, yang orang menamakan ribut itu dengan nama Al-Iqlabiyah. Iqlabiyah ni kalau kita tengok diambil daripada qallaba yuqallib, memutar-mutar, memutar balikkan.
kita pun berdoa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memutar-mutarkan hati ya. Jadi taufan iqlabiyah ni kata para ulama, kalau dia dah serang satu kapal, maknanya secara adat habislah, matilah semua yang berada di kapal. Sebab kapal akan pecah, yang ada semuanya akan karam. Adat kata jarang ada yang selamat. Lalu tiba-tiba Syekh Musa Ad-Darir dan juga orang yang berada dalam kapal diserang dengan taufan al-iqlabiyah ini. Di saat yang genting itu, tiba-tiba beliau ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat tengah genting tu, tiba-tiba masa tu beliau tertidur. Ikut adat tak boleh tidur lah. Tapi Allah Ta'ala menidurkan beliau. Dan dalam tidur itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad telah meminta untuk Syekh Musa Ad-Darir dan orang yang berada di atas kapal bersalawat sebanyak 1000 kali. Dengan salawat yang Nabi niaja yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunajjina, ataupun sebagian tempat baca tunjina. Dia sampai ke habis salawat, Nabi minta untuk dibaca 1000 kali. Bila Syekh Musa Ad-Darir terjaga, beliau telah memberitahu kepada semua ahli kapal untuk membaca salawat ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dengan harapan selamat daripada iqlabiyah, daripada taufan tersebut. Lalu mereka pun mula duduk bersalawat beramai-ramai. Kata kisah ni, ikut kisah ni, sewaktu mereka baru baca sampai ke bilangan yang ke-300, angin kencang ini mula tenang dan akhirnya iqlabiyah pun berhenti. Kapal pun selamat, tak ada siapa pun yang mati. Jadi daripada situlah para ulama, walaupun kalau ikut cerita ini dia tak jadi dalil untuk mewajibkan, cuma mimpi seperti ini dia sebagai mubasyir, sebagai berita gembira. Dan para ulama kata, dan ulama sebut sebarang mimpi yang Nabi sebut kepada fulan bin fulan, baca begini, mungkin kalau kita amal tak jadi. Mungkin kalau kita amal tak jadi sebab Nabi minta si fulan tu yang amal. Jadi dengan berkat si fulan tu campur dengan berkat doa tadi, jadi. Pun begitu, besar harapan kita, moga-moga Allah kasih belah kepada kita. Sebab bila kita berselawat, Allah berselawat kepada kita. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Satu selawat dibalas dengan 10 kali Allah sebut nama kita dan menyatakan yang Allah ampunkan kita, Allah angkat darjat kita, Allah kasih kepada kita. Moga-moga 1000 salawat itu mengundang kasih belas Allah Azza wa Jalla untuk angkat wabak yang, kalau kita tengok di Malaysia semakin naik. PKP pun berterusan, orang pun yang tak boleh berniaga. Maknanya kita berada dalam keadaan yang sangat memerlukan pergantungan kepada Allah. Usaha sebagai seorang manusia, sekat ini pakai penutup muka, solat jarak-jarak, kemudian kalau sembahyang Jumaat ada tempat tak boleh, itu adalah tindakan yang silakan. Itu tindakan atas dasar al-akhz bil asbab, mengambil sebab. Namun dalam masa yang sama kita juga kena ada cara yang bersifat kerohanian, bersifat yang cara-cara yang berkait dengan zikir, berkait dengan doa. Maka atas dasar itu, walaupun saya peribadi tidak pernah mengamalkan selawat ini sampai 1000 kali. Dan tadi saya cuba try selawat kalau sekali berapa saat mengambil masa. Lalu akhirnya bila saya tengok congak-congak, dia akan mengambil masa sekitar 8 jam. Hati saya dah kata, ya Allah, 8 jam. Dan saya pun tengok jadual apa semua. Maknanya besok ni kalau jadi sungguh, kalau Allah izinkan, maknanya berhenti makan, berhenti solat je. Berhenti makan, berhenti solat. Jadi moga-moga Allah Ta'ala dengan berkat doa tadi, dengan doa kisah tadi, moga-moga esok Allah izinkan untuk kita mengamalkan. Dan semoga dengan berkat salawat ini, walaupun mengambil masa yang panjang, moga-moga Allah akan angkat terus wabak ini daripada kita berdasarkan apa yang Allah inginkan. Kita redha dengan segala ketentuan. Tetapi Allah juga suka untuk kita mengadu kelemahan kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat ini juga telah pun dijadikan antara salawat dalam tariqah As-Siddiqiyah Asy-Syadzuliyah. Dan kalau tuan-tuan buka page Ruak Jawi, ada satu iklan, iaitu iklan berkenaan dengan majlis besok. Saya dah datangkan, saya dah nyatakan salawatnya. Salawatnya itu setelah kita tambah kalimah Sayyidina atas rasa hormat kepada Nabi, dia akan jadi seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat,
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu adalah salawat yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang telah pun menurunkan tariqah As-Siddiqiyah kepada guru-guru kami dan sampai kepada kami. Jadi saya pilih sirah ini, walaupun ada biasa di masyhur di tempat kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Boleh juga dari segi bahasa Arab tak ada masalah. Najja ataupun anja, kedua-dua makna sama. Namun saya pilih berdasarkan yang saya terima daripada guru saya, iaitu salatan tunajjina. Jadi insya-Allah saya dah tengok-tengok balik, besok lebih kurang 8 jam setengah 8 jam 30 minit kemungkinan kita akan diizinkan Allah untuk berselawat. Jadi saya jemput kepada semua yang berada dalam majlis kita sekarang ni untuk hadir sama-sama besok. Bermula pada pukul 8 pagi, kita straight, kita ada 4 sesi. 8 pagi sampai pukul, daripada pukul 8 sampai pukul 10. Lepas tu kita rehat sekejap, setengah jam, 10.30 kita start balik sampai pukul 12.30. Lepas tu kita rehat, siapa yang boleh solat Jumaat, kalau tempat dia tak kena halangan solat Jumaat, dia boleh solat Jumaat. Berehat nak makan tengah hari ke apa ke. Lepas tu pada pukul 3 kita akan mula balik. Pukul 2.30 pukul 3 kita akan start balik. 3 sampai pukul 3 pukul 2.30 kita mula. 2.30, 3.30, 4.30. Ya, 2.30 kita mula balik sampai pukul 5 sampai asar. Lepas tu kita berhenti sembahyang asar. 5.30 kita straight sampai masuk maghrib. Jadi saya jemput siapa yang kalau besok dia kebetulan ni cuti, dia tak ada kerja, mari sama-sama kita berselawat menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi dengan satu niat. Moga-moga Allah angkat terus wabak ini daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Asia Tenggara, daripada negara-negara Islam, daripada Mesir, daripada Makkah, Madinah dan daripada seluruh dunia ini. Allahumma amin, dengan berkat kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau yang tidak berkesempatan, maka dia boleh tengok dia sempat bila dia sesi pertama atau sesi kedua, sesi ketiga, masuk je. Dan insya-Allah saya pun akan tengok mana-mana sahabat kita yang berkelapangan, mungkin ustaz-ustaz kita yang berkelapangan boleh join sekali. Tapi kalau tak ada siapa, kebetulan besok katakan sibuk, insya-Allah moga-moga Allah bagi kekuatan kepada saya untuk terus dalam 4 sesi ini. Moga-moga Allah menerima amalan ini. Pertama kali dalam hidup saya ingin membaca selawat ini sebanyak 1000 kali. Moga-moga ianya menjadi sebab untuk Allah Ta'ala kasih kepada kita, Nabi kasih kepada kita, lalu Allah angkat dengan berkat selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih semua. Marilah kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan jangan lupa sebar-sebarkan maklumat untuk majlis besok, sebab ini jarang-jarang sekali berlaku. Sebarkan. Kalau kita tak sempat banyak, kita dapat 2-3 minit pun tak apa. Biar sekurang-kurangnya biar ada orang soleh yang turut bersama dalam majlis. Moga-moga berkat dia itu Allah Ta'ala dengar selawatnya, lalu semua kita yang berselawat mendapat berkat si wali tadi contohnya. Maka sampaikan, maklumkan, tulis dalam mana-mana grup, sebarkan dalam Facebook. Moga-moga ada wali Allah yang esoknya berselawat bersama dengan kita, lalu diangkat wabak ini dengan berkat selawat dan juga berkat salehnya mereka. Allahumma amin. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah pada hari ini dengan kita menutup berdasarkan salawat Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairah. Saya datangkan iklan di bahagian komen sekarang. Boleh disebarkan. Moga-moga semuanya mendapat keberkatan, berkat bersalawat esok hari dalam jumlah yang sangat besar, dengan memohon kepada Allah agar Allah kasih belas kepada kita dan angkat wabak ini. Allahumma amin. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.